Auf radhiyallahu an bercerita, suatu ketika aku berdua bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bersiwak dan berwudu, beliau berdiri untuk sholat. Aku pun menyertai beliau sholat. Pada rakaat pertama, beliau membaca Al-Baqarah. Apabila menemui ayat-ayat rahmat, beliau akan berdoa lama memohon rahmat Allah. Jika menemui ayat-ayat siksa Allah, beliau akan berhenti lama untuk berdoa memohon perlindungan dari siksa Allah. Selesai membaca Al-Baqarah, beliau ruku dengan ruku yang sama panjangnya dengan bacaan Al-Baqarah tadi. Dalam ruku beliau membaca Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal adhamati. Maha suci zat pemilik keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan. Lalu beliau bersujud yang panjangnya seperti itu pula. Kemudian beliau berdiri pada rakaat kedua dan membaca surat Ali Imran. Demikianlah seterusnya. Beliau membaca satu surat di setiap rakaat. Jadi dalam 4 rakaat beliau membaca 4 surat Al-Quran. Dapat dibayangkan betapa lama sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di setiap ayat rahmat dan ayat azab beliau berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambah ruku serta sujud yang lama. Ada kisah lain yang dialami oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika menyertai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat dengan membaca 4 surat, yaitu dari Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Maidah. 4 surat yang dibaca tersebut berarti 6 juz, yakni 1/4 Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam 4 rakaat. Beliau biasa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Ditambah lagi di setiap ayat rahmat dan azab beliau berhenti dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping ruku dan sujud yang panjang. Kita dapat membayangkan betapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 4 rakaat ini. Bahkan beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Maidah dalam 1 rakaat yang kurang lebih sebanyak 5 juz. Hal ini dapat kita lakukan jika dalam sholat ada ketenangan, yakni sebagai pelipur mata kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelipur mataku ada dalam sholat. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengikuti mereka.